Exko Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Negeri Selangor, Dr. Muhammad Fahmi Ngah berjaya menyahut cabaran yang diberi Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari untuk memikul amanah dalam portfolio tersebut untuk tempoh hampir setahun ini. Serasanya tidak mudah, namun semestinya pengalaman kerjaya beliau sebelum ini membantu portfolio ini menjadi sebuah entiti terbaik dalam menerajui kerajaan negeri. Baik, pengalaman saya yang pertama sebagai seorang yang berhormat, setentunya pada saya yang berhormat itu lebih baik digelar yang berkhidmat lah ataupun yang bekerja. Pengalamannya bermula daripada kempen di mana saya telah turun ke Seri Setia, bukan kawasan yang asing pada saya, tapi bagaimana nak menguruskan jentera dan seterusnya memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang agak besar, 9,331. Dan setelah itu bagaimana nak menubuhkan sebuah pusat khidmat dan juga mencari tenaga kerja yang boleh berinteraksi dengan penduduk supaya kita dapat menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang sekiranya ada yang dialami oleh para penduduk di Dun Seri Setia. Setentunya saya harus membagikan masa saya, masa bertugas dan keberadaan saya juga di antara kawasan dan juga sebagai seorang exco yang merangkumi seluruh negeri Selangor. Cuma yang baiknya adalah dengan memegang jawatan exco ni, saya ada beberapa engagement yang wajib ada setiap minggu, contohnya di MMKN dan MTES dan juga beberapa program di peringkat negeri yang memberikan saya satu pandangan yang lebih meluas mengenai apa yang sedang berlaku di negeri Selangor dan permasalahan lebih besar di peringkat makro lah. Kadang-kadang juga dapat sedikit pendedahan mengenai perkara-perkara dan perkembangan yang berlaku di persekutuan. Jadi dengan adanya perkara-perkara tersebut, kadang-kadang bila kita engage dengan rakyat di Dun itu sendiri, di bawah, kadang-kadang penyelesaian yang kita bawa tu lebih baik kerana dia mempunyai penglibatan pihak-pihak yang lebih tinggi. Dan yang kedua, kita berpeluang juga untuk menjelaskan pada masalah perkara yang atau perkembangan yang berlaku di peringkat persekutuan untuk kita kongsikan bersama dengan rakyat di bawah. Jadi ada kebaikannya di situ, tapi cabarannya adalah pembahagian masa tadilah yang setakat ini untuk saya konsep weekend tu memang tidak wujud. Kerana hari Minggu, Sabtu dan Ahad itulah hari yang terbaik untuk kita turun ada program dengan rakyat, dan hari-hari biasa ada program dan urusan sebagai seorang exco kerajaan negeri, rakyat mungkin sebelah petang ke malam lah. Jadi begitulah rutin saya yang setelah lebih kurang 150 hari ini saya agak selesa dan telah boleh membahagikan masa itu dengan lebih baik lah sekarang. Selalunya bermula lepas subuh lah kan. Mulai pada subuh kita cuba susun hari itu dengan baik. Pengakhirannya secara puratanya kalau saya boleh jujur dalam pukul 9 malam. Dan kadang-kadang tu purata, jadi kadang-kadang terlajak lah juga sampai kat awal pagi dan sebagainya kalau ada urusan-urusan politik lah, mesyuarat politik selalunya lah. Saya rasa adalah sedikit sebab saya rasa dah ada banyak perkara baik yang telah dibuat oleh mantan ADUN sebelum ini. Perkara-perkara berkaitan dengan infrastruktur, biasalah, isu-isu saliran dan jalan, tapi ini semua ialah dia bukan benda yang boleh dibuat secara segera. Kita perlu sedikit masa kerana dia belanja dan kos. Jadi itu saya cuba selesaikan. Ada beberapa perkara baru ni saya telah selesaikan, contohnya isu pengaliran saliran di terowong FAS yang menghubungkan Kelana Jaya dan juga Lembah Subang telah diselesaikan dengan baik dan membabitkan banyak pihak, yang bukan saja pihak majlis tapi pihak swasta pun ada juga. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah isu-isu pengagihan bantuan yang saya rasa boleh kita perkemaskan sebab kita tidak ada data terkini penduduk yang ada di Seri Setia. Jadi kebanyakan yang berlaku sekarang ni adalah penduduk terpaksa datang ke pusat khidmat dan memohon, dan pada saya sepatutnya itu tidak berlaku. Kalau kita telah ada data penduduk yang baik, kita boleh war-warkan pada mereka dan bekalkan pada mereka daripada mereka datang nak mohon gitulah. Setelah kita pun dah penggal ketiga keempat dah di Seri Setia ni, saya rasa yang itu sedang saya perkemaskan, maksudnya data penduduk itu tadi, dan juga keadaan di mana kadang-kadang bantuan tu terhad, bagaimana kita nak mengoptimalkan pemberian bantuan. Sebab macam baru ni berlaku di Pavali,
kita hanya dibekalkan lebih kurang 450 sahaja voucher, di mana penerimanya ribuan. Jadi kaedah mana yang kita nak guna pakai tu kan, itu yang kita sedang kita berjaya bagi 450 dalam keadaan kita beri beberapa keutamaan tertentu, tapi kalau dengan adanya data yang lebih menyeluruh, saya rasa perkara itu boleh kita selesaikan dengan lebih segera lah. Jadi insyaAllah tahun-tahun mendatang ni tak akan berlaku masalah macam tu lagi lah. So saya rasa tidak ada lagi yang disebut private life lah sekarang ni kadang. Tapi itu pun satu indikator yang baik. Maksudnya bila kita ke bawah kadang-kadang ditegur oleh orang-orang biasa ni, kita pun rasa alhamdulillah orang kenal jugalah saya kan macam tu. Dan di satu segi kita rasa terjaga kerana kita perlu berhati-hati dengan penampilan kita sebagai orang awam dan exco dan wakil rakyat ni tadi. Dan waktu yang kedua, yang baik di situ adalah kita dapat mendapat penerimaan yang baik daripada rakyat. The fact that rakyat boleh kenal kan. Jadi itulah yang cuba saya sesuaikan sekarang ni. Dan kebetulan menjadi exco ni pula, dia ada exco yang agama dan juga yang digital. Itu pun memerlukan dua kumpulan yang berbeza yang saya harus berurusan dengan, macam yang agama ni dengan agensi-agensi agama, persekutuan dan juga negeri, dan yang digital ni lebih kepada swasta, dalam dan luar negara. Jadi memerlukan sedikit adjustment lah di situ, yang pada saya tidak ada konflik dan memerlukan kejujuran, kepribadian yang baik dan juga konsistensi lah saya rasa di situ dari segi perbuatakan dan juga cara kita berdepan dengan golongan-golongan yang berbeza ni. Yang mengejutkan tadi saya rasa penerimaan rakyat di bawah. Ada banyak tempat yang saya dah pergi, orang kenal dan orang tidak segan bertegur, dan saya harap rakyat terus tidak segan menegur saya, dan saya akan terima dengan baik lah. Sebelum ni jarang kan orang kenal, sekarang ni dah lagi ramai orang kenal, begitulah. Sebelum ini agama dan inovasi ni memang sangat terpisah, dia dua yang berlainan dan dua exco yang berbeza. Ini kali pertama Negeri Selangor punya seorang exco yang memegang dua portfolio yang sebegini. Jujurnya saya suka cita melihat kepada kesungguhan agensi-agensi agama kita menaik taraf tahap perkhidmatan dan sistem penyampaian dengan menggunakan pakai teknologi digital. Dan sebagai contohnya baru ni dah dilancarkan oleh Tuan Kusni e-khutbah. Kita telah mula mengumpul semula khutbah di Negeri Selangor ni daripada tahun 1999 dan kita bukukan dalam bentuk digital. Maknanya dia akan ada di situ sampai bila-bila untuk rujukan rakyat dan sebagainya. Itu saya dah nampak beberapa usaha-usaha pendigitalan telah dibuat di peringkat Negeri Selangor. Dan ke depan ni saya rasa insya-Allah saya akan perkenalkan beberapa inovasi digital untuk kita mantapkan lagi. Saya rasa satu, sistem pengurusan agama Islam di Negeri Selangor ni, maksud dari segi pentauliahannya, daripada guru-guru agamanya dan juga kepada pengurusan masjid. InsyaAllah kita akan perkenalkan beberapa pendigitalan yang akan, satu, memudahkan lagi, dan yang kedua, menguruskan, kerana kita berdepan dengan keadaan rakyat Selangor hari ini 7 juta, 60% tu adalah orang Islam kan, bukan 4 juta. Dan masjid yang ada di Selangor ni hanya 490 masjid dan surau ada 2,113. Jadi bagaimana kita nak menguruskan kapasiti unjuran ke depan dan sebagainya. Di bawah kita dengar suara-suara yang meminta supaya diperbanyakkan lagi infrastruktur sebegini. Tapi isunya di sini kadang-kadang masjid tu dia akan penuh waktu hari Jumaat sahaja ataupun waktu hari raya. Waktu hari biasa ni kadang 2-3 saf saja kan, banyak ruang yang kosong. Jadi nak bina benda bernilai 25 juta paling kurang setiap satu yang nama masjid ni, mungkin ada kaedah baru yang harus pada saya dilandaskan kepada data. Jadi penggunaan data untuk pengurusan infrastruktur agama Islam Negeri Selangor ni saya rasa salah satu perkara yang akan saya kendalikan dan terajui insya-Allah. Dan soalan tadi bagaimana dia membawa kebaikan pada seri setia. Saya kata begitulah tadi, kita berdepan dengan keadaan yang pertumbuhan penduduk tu agak pesat. Kita pun di tengah-tengah, saya rasa kerancakan gedung ekonomi Selangor ni, Seri Kelana Jaya ni memang pusat-pusat yang sebegitu. Dan kurang, yalah tadi dengan ramai penduduk dan komuniti yang mohon supaya diadakan masjid baru dan sebagainya. Bagaimana kita boleh menggunakan data tadi lah untuk menetapkan bilangan infrastruktur yang baru ni untuk Seri Setia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita nak mengagihkan bantuan yang macam contoh voucher tadi yang terhad.
dalam keadaan penerima tu ramai kan. Jadi to optimize the delivery of incentives kepada rakyat ni berdasarkan data itu memang saya akan sedang buat. Setakat nanti kita akan buat sikit pengumuman. Dan yang kedua adalah bagaimana cara terbaik menggunakan keadaan digitalisasi untuk kita berkolaborasi dengan rakyat. Jadi sekarang pada hari ini ada satu tanggapan bahawa aduan itu komplain dan komplain itu satu yang buruk. Tidak, semestinya kadang-kadang saya rasa rakyat ni dia ada idea. Good ideas are still good ideas kan. Dan tak patut dilihat sebagai komplain kan. Jadi kalau kita ada tu pula, bagaimana nak memastikan a good idea is a good idea and is an accepted idea untuk komuniti terbanyak. Jadi itu kita boleh utamakan. Maknanya kalau kita buat tu limpahan dan nikmat tu dapat dinikmati oleh lebih ramai penduduk dan bukan satu dua kelompok kecil saja. Yang itu lebih mengesankan pada rakyat. Jadi bagaimana kaedah kita nak wujudkan tu, itu menggunakan kaedah digitalisasi yang saya akan mulakan di Sri Setia insyaAllah tahun depan. Okey, bercakap tentang digitalisasi. Digitalisasi ni memudahkan terutamanya remaja dan golongan muda. Tapi bagaimana YB nak menyelesaikan, menangani cabaran kepada warga emas? Sebab kebanyakan warga emas ni tak tahu menggunakan kaedah digital. So bagaimana YB untuk tangani masalah itu? Saya rasa yang pertama, warga emas ni di Sri Setia ni dia tak ada masalah tu saya rasa, sebab paling kurang dia agak moden. Dan saya pergi ke PPR dan sebagainya, kampung lindungan ni, diorang ni agak moden, dan paling kurang dia memang ada WhatsApp group ataupun Facebook dengan anak terdekat dia ataupun rakan-rakan sekitar dia. Dia ada komuniti yang semacam tu. Dan kalau kita lihat daripada segi penyokong, seperatus sokongan yang menyokong kita pada pilihan raya negeri yang lalu, kumpulan ni memang tak ada masalah. Saya rasa mereka dah tahu, ini dah tahun yang ke-16 kami mentah di keadilan mentah di Sri Setia ni. Dia masih ingat yang perkara-perkara buat dulu dan kita teruskan. Isu dia sekarang adalah golongan muda yang peka IT dan digital ni, bagaimana nak memenangi jiwa mereka. So saya rasa yang ini yang isunya kita rasa begini. Sebab pertama, golongan M40 sebagai contoh dan T20. Satu kerajaan negeri seolah-olah melupakan mereka ni. Maknanya apa? Tidak banyak insentif yang kita berikan kepada mereka atas tanggapan bahawa mereka ni dah senang. Jadi kita bagi yang B40. Pada saya dalam kerencaman hidup hari ini, saya rasa golongan M40 ni yang patut kita dekati dan kita fahami keperluan mereka. Sebab kalau kita tak jaga dengan baik, dia akan senang tergelincir masuk ke B40 ni yang berlaku waktu COVID dulu. M40 dah jadi B60. Dia tergelincir jatuh ke bawah dan tidak ada sebarang safety net yang bantu mereka. Tapi kita dah mula faham, kita dah mula perkenalkan contoh-contohnya yang baru ni, inisiatif Mama Kerja sebagai contoh kan. Ibu-ibu M40 yang sebelum ni dia jaga anak kat rumah, dia nak kerja part time. Jadi kita buat pusat jagaan untuk mereka dan beri voucher untuk mereka tinggalkan anak mereka sewaktu mereka bekerja. Perkara sebegitu. Dan selain golongan muda juga, anak-anak muda yang hari ini lebih peka digital dan ramai. Saya rasa di Sri Setia ni komuniti yang terlibat dengan industri tech sebagai contoh, yang minat gig ekonomi. Jadi perkara-perkara ni saya rasa perlu kita perbanyakkan lagi dan kita war-warkan persoalan digital. Saya rasa kalau kita buat, kita akan mendapat penerimaan daripada golongan sasar inilah yang harus kita jaga ke depan. Jadi saya rasa ada sebabnya kenapa digitalisasi itu menjadi satu inisiatif penting, bukan saja saya rasa di Sri Setia, malahan di seluruh negeri Selangor lah, sebab kita nak memenangi semula kumpulan sasar M40 ni tadi dengan golongan muda yang contohnya di bawah 30 ni yang sangat peka digital, tapi kita tak manfaatkan sepenuhnya lagi saya rasa ruang tersebut. Saya melihat Malaysia sebenarnya kalau dia lihat kepada satu negeri yang maknanya boleh jadikan negeri contoh, this is representative of Malaysia, saya rasa Selangor je. Sebab dari segi komposisinya dan dari segi kita gedung ekonomi kan. Maknanya Malaysia is a trading nation. Negeri yang menjadi tersebut adalah negeri Selangor kan. Jadi banyak peluang, maksudnya kalau kita nak mencuba pakai beberapa kaedah pembangunan yang baru sebagai contoh untuk Malaysia, boleh diuji dan digunakan untuk negeri Selangor kan. Jadi contohnya apa? Contohnya macam kita ada masalah trafik. Satu Malaysia ada masalah trafik ni kan. Tapi yang runcing sekali saya rasa kat negeri Selangor lah, sebab penduduknya padat kan.
Dan keperluan untuk jalan ni memang ada sebab kita semua boleh beli kereta, lori kan. Tak pakai motor aja. Jadi kalau kita ada satu kaedah membangunkan jalan raya yang baru dan kaedah pembiayaan yang baru dengan ciri-ciri mana yang kita nak guna kan untuk bangunan tersebut, buat di negeri Selangor kan. Dan saya rasa kalau diuji pakai begitu, nikmatnya pun ialah akan digunakan sebab dia tak boleh buat benda yang tidak bermanfaat. Contohnya kalau buat jalan di pedalaman Sabah lah contoh kan, boleh buat tapi nanti di situ penggunaannya mungkin tak sehebat yang berlaku di negeri Selangor. Dan juga di negeri Selangor ni juga pada saya kalau sebut soal pembangunan infrastruktur jalan raya ni, kita ada pelabuhan yang terbesar di ASEAN, yang kedua terbesar di ASEAN, ke-12 terbesar dalam dunia. Dua pelabuhan utama, kita ada dua lapangan terbang antarabangsa utama, KLIA 1 dan 2 kan, dalam satu negeri. Yang saya rasa kalau kita boleh hubungkan ni dengan pembangunan jalan raya ke rail ke yang dedicated untuk pengalihan barang-barang, saya rasa limpahan ekonomi yang lebih besar akan dapat dinikmati. Dan itu pun kalau jalan raya confirm lori-lori yang kargo kontena ni tidak lagi sibuk berebut jalan dengan pemandu motor kita. Dia duduk jalan khas, dia bawa barang aja kan, dan tak ganggu. Jadi the movement of goods ni akan jadi lebih cepat menggunakan dua hak pengangkutan yang negara yang ada dalam negeri Selangor aja. Tapi itu memerlukan pelaburan lah kan. Itu saya sebut tadi, kalau dia boleh buat model begitu, maksudnya kita boleh wujudkan model yang sama untuk negeri, diguna pakai di negeri-negeri lain lah sebagai contoh. Dan confirmnya dia akan digunakan di negeri Selangor ni oleh penduduk negeri Selangor untuk kemajuan kita di negeri Selangor. Jadi itu saya rasa peluang bagaimana pembangunan infrastruktur terdapat diguna pakai di peringkat Malaysia dengan diuji di negeri Selangor lah. Dan di waktu yang sama juga bagaimana Selangor menguruskan dana yang kecil tapi untuk dinikmati oleh rakyat terbanyak. Kita tahu fakta di negeri Selangor, walaupun reserve kita dan belanjawan kita contohnya hanyalah 2.5 bilion ringgit, reserve kita mungkin 3-4 bilion ringgit berbanding dengan contoh kita ambil Sarawak yang 10 kali ganda lebih besar, reserve dia 30 bilion, belanjawan dia pun belah-belah bilion. Tapi dengan penduduk 6-7 juta orang tu kita dapat membekalkan 42 inisiatif. Macam mana kita boleh buat tu? Macam ni kita ada duit yang sikit, kita utamakan dan kita beri pada golongan sasar. Adalah kaedah dia. Jadi perkara-perkara ni mungkin boleh, yalah, kalau persekutuan perlu guna daripada segi sistemnya ataupun tenaga pakar ahli politik yang ada di negeri Selangor yang nak diangkat ke persekutuan pun boleh. Saya rasa sebab kita dah ada, kita dah uruskan kan. Dan itu mungkin menjadi satu model yang baik untuk diguna pakai di persekutuan. Baik, bila program Smart Selangor untuk makluman akan kita teruskan dan saya akan mungkin anjakkan tempoh tamat 2025 tu kepada 2030. Sebab apa? Sebab kita dah melihat benefit dan limpahan yang baik daripada penggunaan teknologi digital untuk pengurusan masyarakat. Okey, so yang itu kita akan teruskan. Jadi di dalam tu sebenarnya bila kita sebut soal Smart Selangor ni, kita nak membangunkan satu yang kita panggil smart ekonomi kan. Ini saya sangat-sangat teruja yang ni sebab dia bukan sahaja menggunakan teknologi digital, tapi kedua, kita melihat kepada pembangunan ruang-ruang ekonomi yang baru, the new economic areas kan, yang kita akan tengok. Kita akan pilih dan kita akan letak usaha sungguh-sungguh untuk kerjakan. Contohnya yang saya boleh kongsi adalah kita biasa sebagai sebuah negeri yang ada banyak kilang-kilang pembuatan, manufacturing base state. Kita ada lebih kurang 30% daripada GDP negeri Selangor ni adalah sektor pembuatan. Kita nak beralih kepada menggalakkan kilang-kilang baru yang bakal diwujudkan ni menggunakan teknologi IoT. Maksudnya apa? Kilang tu ada robot supaya pengeluarannya lebih tinggi, lebih rancak, lebih segera. Dan juga bila kita ada kilang-kilang robot ni, kebergantungan kepada buruh luar yang murah ni kan, foreign worker ni, boleh kita kurangkan dan kita boleh latih budak-budak kita dengan ilmu dan gaji yang lebih tinggi supaya dia boleh kendalikan robot-robot ni kan. Maksudnya di situ new salaries, new types of work dengan programmingnya dan sebagainya dan pengurusannya to manage new digital factories of the future. So ini kita akan laksanakan sebagai salah satu dasar yang saya akan bawa lah dalam Stenco saya nanti untuk inovasi dan ekonomi negeri Selangor. Jadi kita akan lihat pada ruang-ruang ni, dan baru ni pun saya telah dihampiri dengan anak syarikat kerajaan negeri yang mengendalikan drone sebagai contoh, dan kita dah setuju nak mewujudkan satu pusat pengujian teknologi drone
udara, darat dan juga air di negeri Selangor. Pada saya itu satu yang sangat menarik kerana kita akan wujudkan banyak-banyak peluang pekerjaan yang bernilai tinggi untuk anak-anak Selangor kita. Dia pengukuhan tu saya melihat beginilah, ada satu fakta yang mengatakan bahawa ini fakta lah, the more progressive the economy is, kan, kadang-kadang isu-isu syariah ni pun dia, kes-kes syariah ni pun meningkat, seolahnya ada begitulah kan. Dan isunya di situ saya rasa mungkin kita perlu tambahkan tenaga petugas lah di katalah jabatan kehakiman ataupun jabatan pendakwaan syariah untuk pengurusan kes-kes yang lebih baik dan juga bagaimana kita boleh mengurangkan berlakunya kes-kes syariah tersebut lah. Jadi yang telah kita laksanakan adalah kita telah tingkat dan sediakan peruntukan pengurusan yang lebih tinggi untuk 2024, macam contoh di Jabatan Kehakiman 41.68 juta berbanding 38 juta pada tahun lepas. So ada peningkatan. Jabatan Syariah juga kita telah tingkatkan kepada 2.9 daripada 2.5 pada tahun lepas. Jadi semuanya telah kita tingkatkan supaya petugas-petugas kita, hakim-hakim kita, pegawai-pegawai kita akan dapat menikmati kualiti yang lebih, kehidupan yang lebih baik lah daripada peningkatan gaji dan sebagainya, dan bantuan sokongan yang bakal kita wujudkan untuk kita perkasakan lagi institusi syariah di negeri Selangor.